Assalamualaikum guys. So saja nak share untuk PBS 2 nanti apa yang kita nak kena buat. Terutamanya untuk kos pendidikan Islam lah kan. Jadi kita kena tahu, sebelum tu kita kena tahu apa subjek dan mata pelajar subjek dan soalan KKP yang berkait dengan PBS 2 ni. Jadi yang pertama ada dua subjek kan. Subjek yang pertama adalah pedagogi Al-Quran dan subjek yang kedua subjek yang kedua adalah pengenalan kurikulum bahasa Arab. Jadi untuk subjek pedagogi Al-Quran ni kan, soalan dia soalan laporan PBS. Jadi apa yang kita kena buat adalah nanti kat sekolah nanti kan kita masuk kelas, minta izin lah kan, minta izin sebagainya kan, untuk masuk kelas pendidikan Islam lah kan. Pendidikan Islam khusus pada pendidikan Al-Quran. Khusus pada pendidikan Al-Quran dan bidang Al-Quran lah senang cerita dia kan. Ayat kefahaman, hafazan, tilawah semua tu kan. Jadi kan hampa masuk kelas tu kan, hampa pandai-pandai lah hampa deal dengan cikgu ke apa kan untuk masuk kelas tu kan, khusus tau bidang Al-Quran, pendidikan Al-Quran. Jadi bila hampa masuk tu, apa yang hampa kena perhatikan ialah kan, yang pertama strategi kan, kedua pendekatan, ketiga kaedah dan teknik pengajaran. So benda-benda tu hampa kena perhatikan lah kan sepanjang kelas tu berlangsung. Lepas tu habis je kelas tu kan, tamat je kelas tu, hampa deal dengan cikgu yang kelas tadi tu, yang hampa masuk tadi tu, untuk buat temu bual. Ikutlah nak buat call ke, WhatsApp ke kan, nak Google Meet ke kan, terpulang. Jadi hampa kena buat temu bual. Dan temu bual tu pasal apa? Pasal yang tadilah kan, strategi, pendekatan, kaedah dan teknik. Itulah kan. Dan so apa persiapan? Persiapan untuk subjek pedagogi Al-Quran ni sebelum PBS nanti. Jadi yang pertama adalah soalan temuduga tu. Kalau nak senang, soalan temuduga tu hampa selaraskan kan. Maksudnya sediakan awal-awal lah kan, supaya mudah lah nanti untuk temuduga. Dan kalau boleh nanti dekat sekolah nanti jangan masuk satu kelas je kan. Masuk banyak kelas dalam bidang pendidikan Al-Quran. So bila dah banyak masuk kelas dan banyak temu bual, banyaklah hasil dapatan. Bila dapat banyak hasil dapatan ni, kita nak buat essay nanti and kita nak buat laporan nanti senang. Dia nampak kemas lagi lah sebab dia banyak kan. Kalau sikit je nanti nampak sangat lah kita punya laporan tu kurang idea kan. Jadi itulah yang pertama. Yang pertama sediakan soalan. Yang kedua kan, nanti masa sebelum hampa masuk kelas nanti PBS tu nanti, hampa ni lah kan, hampa apa ni, try tanya kan, ada record tak kelas ni, ada record ke tak kan. Sebab kalau ada record, kita boleh minta link record tu kan. Sebab nanti kalau apa-apa masa kita nak buat laporan nanti, senanglah kita nak rujuk balik ke apa kan, kita nak tengok balik kan. Itulah kan. Dan itu yang kedua kan. Pertama sediakan soalan, kedua tanya untuk rekod kelas tu. Dan lepas tu yang ketiga, hampa kena sediakan buku lah. Sediakan buku untuk catat lah benda-benda apa yang patut kan. Itulah, itu untuk pedagogi Al-Quran setakat ni yang aku faham kan. Dan aku dah confirmkan dah benda ni dengan lecturer. Itulah untuk pedagogi Al-Quran. Jadi untuk dan bila korang temu duga nanti korang salin lah puan-puan. Kalau korang hampa takut, dan kalau hampa takut hampa lupa ke apa nanti, hampa boleh lah rekod sekali sesi temu duga korang tu, temu bual korang tu kan. Temu bual tu. Itu je lah untuk pedagogi Al-Quran. Jadi kita pergi pula kepada
pengenalan subjek pengenalan kurikulum bahasa Arab kan. Jadi apa yang kita kena buat kan, nanti kan dekat sekolah nanti and tak ada dekat sekolah masa PBS nanti and hampa dilah dengan guru untuk masuk kelas bahasa Arab. Ni bebas lah nak masuk kelas Arab bidang apa pun kan. Bukan bidang, maksudnya kemahiran apa, kemahiran qiraah ke tilawah pula, qiraah ke istima' ke kan, kalam ke kan, apa-apa je lah kan, masuklah kelas bahasa Arab tu kan. Lepas tu apa yang hampa kena perhatikan ialah perhatikan kan guru mengajar dan dia ambil guru akan ambil tajuk daripada buku teks dan dia akan mengajar ikut tajuk tu kan. Dan apa yang hampa kena tengok adalah adakah kan apa yang cikgu tu ajar dia selari dengan DSKP bahasa Arab. Sebab kan, macam Ustaz Fauzi cakap, kadang-kadang ada guru yang dia ambil tajuk daripada buku teks dan dia ambil isi-isi dalam buku teks, tapi bila dia mengajar tu, apa yang dia ajar tu tak selari dengan apa yang DSKP nak. Macam itulah kan. So itu yang korang kena tengok, adakah dia bertepatan ataupun tidak kan, dengan DSKP kita, DSKP bahasa Arab. Jadi itu je lah kan, tugasan kita kan. Lepas tu kita buat laporan. Jadi apa persediaan dia dan apa persediaan. Jadi persediaan dia adalah yang pertama, sebelum kelas bermula, hampa cari kan, hampa tanya cikgu tu kan, tajuk apa yang dia nak ajar kan, tajuk apa yang dia nak ajar kan, buku teks muka surat mana ke apa. Lepas tu bila dah dapat buku teks kan, tajuk mana, tahun berapa kan, hampa tengok dia punya DSKP tu kan. Kat bawah buku teks kan biasanya dia ada tulis DSKP tu kan, nombor DSKP tu, nombor standard pembelajaran tu kan. Jadi hampa ambil lah yang itu. Lepas tu hampa cari dia punya DSKP. Jadi masa itu sebelum kelas lah. Jadi sebelum kelas tu hampa dah kena standby buku teks dengan DSKP kan. Jadi supaya senang lah hampa nak tengok selari ke tak kan. Jadi hampa tengok lah kan, cikgu tu mengajar kan, hampa salin-salin lah kan. Okay, cikgu tu buat macam ni, kalau hampa nak kalau hampa nak minta RPH dia sekali pun kan, okey juga kan. Comel juga tu, sebab lagi senang kita nak perhatikan kan. Maksudnya senang lagi kita nak baca apa yang cikgu nak mengajar tu kan. Dapat RPH tu comel lah. So yang itulah kan, itu yang pertama kan. Jadi itu persiapan yang pertama. Lepas tu persiapan kedua, rekod kelas. Tanya ada rekod kelas tak kan. Nanti waktu mengajar nanti, ustazah nak rekod kelas tak kan. Kalau tak ada boleh tak, saya nak minta izin ustazah untuk rekod kelas. Bukan kita rekod kan, maksudnya kan ustazah admin kan, mungkin ustazah boleh rekod kan. Lepas tu boleh tak saya nak minta izin untuk minta rakaman tu untuk saya buat laporan nanti. Macam tu lah kan. Macam pedagogi Al-Quran tadi tu lah kan. Jadi ada dua. First, korang akan sediakan, ada tiga lah kan, yang last kali buku catatan lah kan, untuk korang salin. Jadi ada tiga. Yang pertama tadi DSKP dengan buku teks kan. Kalau RPH tu dapat tu memang mantap lah kan. Lepas tu yang kedua, rakaman kelas. Yang ketiga, buku catatan. Itu sajalah kan. Dan apa yang aku kongsi ni berdasarkan kefahaman aku kan, dan apa yang aku faham so apa yang aku kongsikan ni adalah apa yang aku faham daripada soalan-soalan yang aku tanya pada lecturer lah. So kan, kalau ada yang tambah boleh tambah. Aku just cadang je tadi kan. Apa yang persiapan kita tu aku just cadang. Dan kalau hampa nak tambah je kan. Kalau hampa nak betulkan pun bolehlah PM aku untuk betulkan. Okay.
Sekian, Assalamualaikum.